Kita continue kita continue balik kita punya kat mana kita stop kan hari tu kan. Ada a few software yang kita kena install. Okay. The main thing is the apa ni MindGenius tu, the mind mapping software. Okay. Semua orang dah ada kan MindGenius tu? Baru je serapkan dekat laptop adik, baru je beli. And then tapi Paradigm Visual dah. And Office pun dah. Microsoft Office dah, Microsoft Project dah. Microsoft Office kira termasuk dengan Microsoft Project kan dekat dalam kan? Tak ada. Microsoft Office bukan termasuk Microsoft Project. Okay, tak apa. Yang tu saya akan itu saya akan belikan jugalah. For that one juga. So sekarang ni MindGenius tu siapa yang ada? Dekat laptop adik, tapi saya kena tengok dah set up ke belum. Tapi Visual Paradigm dah. Visual Paradigm dah. Okey. Visual Paradigm kat mana? Dekat dua-dua kita orang punya laptop ada. Dekat siapa punya? Saya dengan adik saya punya, Zain. Zain lah, okey. Imannya tak ada lagi Belum lagi sebab nanti saya kena kasih the link lah dekat dia. Okay, that means Visual Paradigm kita achieve 2 daripada 3 lah. Okay, yep. Visual Paradigm kita dah achieve 2 daripada 3. Okay. MindGenius kita dah achieve 1 daripada 3 lah. Tapi kan? sebab kalau dah beli dah tu, so nanti saya just install kat saya punya dengan Aiman punya. Yalah, maksudnya at this moment belum lagi lah kan, betul tak? Belum lagi. So belum is belum lah basically. Lepas tu apa ni Microsoft Project? Microsoft Project belum lagi. So 0 out of 3. So the achievement is not very good lah basically. Okay. So let's try to hit lah, bagi semua item ni 3 out of 3 lah. By when kita boleh? I will say by tomorrow boleh, sebab saya kalau tak by tomorrow saya pergi jumpa Aiman kejap. Lepas tu saya serapkan all the things for her jugalah. So jadikan 3 out of 3 sebabkan saya dengan adik saya cuma just nak addkan Microsoft Project and MindGenius je dekat saya punya. Okay, tak apa. So katakan by tomorrow kita boleh dapat 3 out of 3. Okay, so ni kita boleh ni lah kan. Okay, so the next thing yang kita kena buat ialah apa tahu? Okay, selalunya proses dia waktu kita nak make sure ada sistem berjalan. Mula-mula kita kena boleh visualize sistem tu macam mana. Alright. Kita ada conceptual idea lah. Conceptual idea yang selalu kita bincang meeting-meeting apa semua dekat dekat office Dazi tu. Okay. Kan? Spesifik dia selalu kita akan ada more specific punya idea bentuk benda tu tau. Contohnya macam ni contohnya. Kita kena ada ferry daripada Port Klang pergi ke Langkawi. Itu selalu orang bisnes akan cakap macam tu lah. Dia akan kata, oh bisnes buat ferry daripada Port Klang ni pergi Langkawi, untung berapa ramai orang satu bulan boleh naik lah apa benda semua, macam mana apa semua kan. First class, second class, third class ke apa ke, itu conceptual maksudnya. Bila datang pada orang yang kena buat ferry itu, dia dah kena tahu ferry itu macam mana, tak? Kan, besar berapa, buat daripada bahan apa, ada 2 tingkat ke 3 tingkat. So kita dah kena boleh bawa kereta, tak boleh bawa kereta. So kita kena translate that into something specific sebab kita nak building tu, nak buat benda tu, kita kena tahulah macam mana kan. Okay, walaupun kita menggunakan orang lain, third party. Third party tu selalunya nama dia ialah solution provider lah, terminologi industri dia. Third party ni dipanggil solution provider. Kita gunakan orang lain. Tapi dalam kita menggunakan orang lain pun, kita kena ada some idea juga macam mana benda tu kan. Dia boleh jadi cara dia, contohnya kawan ni kata dia dah ada shopping mall. Okey, kita tak tengok lagi shopping mall dia macam mana. Dia kata dia dah ada macam tu semua. Lepas tu kita pun start pakai dia punya shopping mall.
Tapi nanti kita punya business konsep ni, cara nak bayar pakai mas lah, cara nak bayar pakai duit, nak bagi loan ke apa ke semua untuk dia beli barang. Nanti tak fit tu dengan apa yang dia ada. Okay. Mungkin yang dia ada tu macam ni. Ada macam tadilah, 1/3 barang-barang ni 1/3. Kalau daripada segi ni pula 2/3, daripada segi 0/3 kan. Okay. So kita kena tahulah yang sebenarnya kedai dia tak ada semua. Lepas tu kita nak suruh dia bagi ada semua tu, kita kena tahu ada semua tu apa maksud dia. Apa dia benda yang semua tu. Okay, so in order to know benda-benda macam ni, kita kena buat satu list tau. So I will show you a sample list yang kita akan kita kena keluarkan list yang serupa macam sample list ni. Alright? Kejap let me open the list. Nampak tak skrin? Nampak? Okey, kejap tengah buka. Okay, in this case, ni projek tabung haji. Okay. I give you this as an example lah, okay. Dia kata dia nak document management. Maksudnya dia nak simpan dokumen secara digital dalam tabung haji. Lepas tu orang boleh buka dokumen ni electronically daripada mana-mana branch. So tabung haji kan ada banyak branch kan? Yep. So kalau katakan dia nak check orang tu punya IC, sama tak dengan IC yang kita tunjuk? Ataupun ada borang penama, contohnya kalau orang tu meninggal, anak dia nak claim duit tabung haji dia. So dia nak kena tengok balik dokumen tu, dokumen yang orang tu dah sign awal-awal. Dia dah tulis nama, siapa anak dia, apa semua yang akan terima duit, dia dah sign, chop jari semua. So dokumen tu dia ada 18 juta account dalam tabung haji. So tiap-tiap satu account tu ada dalam 10-20 dokumen lah. So beratus-ratus juta juga lah dokumen yang ada dalam tu. Jadi sekarang ni tabung haji ada banyak branch. Tabung haji ada banyak branch, lepas tu dia nak boleh
boleh buka dokumen tu daripada mana-mana branch. Kalau tidak susah lah. Pasal makin lama orang makin ramai, dia kena cari dokumen tu dalam storeroom. Dia kena cari dalam store, silap dah hilang, dah kena makan lipas apa semua kan. Okay, so itu cara kita describe secara konsep. Okay, secara konsep dia kita describe macam tu. Kita nak macam ni. Tapi bila kita nak kena buat sistem tu, kita kena tahu exactly apa maksud dia simpan dokumen electronically ni. Okay, so bila kita come to the exact requirement, kita come to area by area lah. Nombor satu area dia adalah dia kata dia nak ada dashboard. Dashboard tu maksud dia ada macam meter-meter tu semua untuk tunjukkan statistik tentang dokumen dia. Contohnya banyak mana dokumen yang disimpan sekarang. Mungkin esok bertambah pasal ada orang bertambah kan. Banyak mana dokumen baru hari ni contoh dia. Ataupun banyak mana orang buka dokumen hari ni. Nak tahu sistem tu berat tak berat sebab banyak mana orang buka dokumen hari ni contohnya. Patut tengok by branch lah. Branch mana yang banyak buka dokumen kan. So kita by activity lah. So kita kena define macam ni, kita kena buat macam ni tu. List ni nanti kita kena buat. So dashboard dia provide real time reporting via graphical and configurable dashboard. Itu satu requirement. Support real time dashboard display for each process that is customizable. Nombor 2 punya requirement. Nombor 3, ability for user and administrators to use drag and drop method to create their own dashboards. Nombor 4, ability to easily export reports and reported data for consumption outside the system. Okay. Satu lagi contoh. Lepas tu area lain pula. Tadi area dashboard. Lepas tu ada area lain pula. Area ni dia punya document management punya sistem pula. Kena ada document scanning of physical hard copy. Kena boleh scan dokumen. Document editing. Maksudnya lepas scan tu boleh edit pula dokumen tu. Classification. Boleh classify dokumen. Metadata ni boleh tambah data kepada dokumen tu. Searching ni boleh search dokumen. Retention ni untuk archiving maksudnya dia boleh archive dokumen tu, lepas tu dia boleh simpan. Versioning dia boleh simpan multiple version of the document pula. So macam ni lah, salah satu ni dia specify in more detail. Faham tak? So macam tadi contohnya, kata kita nak buat bisnes, bisnes baguslah kita buat ferry daripada Port Klang pergi ke Langkawi. Lepas tu kita fikir-fikir pula, baik kita buat juga ferry daripada Port Klang pergi Sumatera. Tu kita fikir-fikir tu semua. Yang tu semua konsep. So bila kita datang pada nak kita buat ferry tu, kita kena tahu ferry tu ferry besar mana, panjang mana. Panjang ke, bulat ke, 4 segi ke ferry tu, ada bawa kereta, tak bawa kereta, semua kita kena tahu lah. Pasal kita nak buat benda tu kan. Okay, walaupun ferry tu kita suruh orang buat, kita bagi kat workshop lain suruh buat, tapi kita kena tahulah apa yang kita nak suruh workshop tu buat. Tak tak? So walaupun katakan workshop tu datang balik, dia kata dia dah ada ferry. Tapi ferry dia macam ni. So kita kena tahu pula kita punya game plan. Kita nak buat ni kena ada payment pakai gold, kena ada boleh hutang ke, apa feature yang kita nak. Lepas tu kita kena tengok benda dia tu ada ke tak ada, sehingga kita compare yang dia ada dengan apa yang kita ada. So we need the specifications lah. We still need to have the list lah, apa yang sebenarnya kita nak ni. Okay. Kalau tidak kita tak tahu benda. So apa kita akan buat? Kita akan buat list ni secara detail. Kemudian kita akan agree dengan Darzi. Okay. Pasal kan hari tu kita bincang Darzi akan represent the business punya side. So apa kita akan buat? Kita akan ambil ni, kita akan agree dengan Darzi. Darzi, ini semua yang kau nak betul tak? Mungkin Darzi akan verify ataupun Darzi akan kata, ni semua kau kena sembang dengan Zainal dengan Ciu sekali. Tak apalah, dan kita kena ada another session dengan Zainal dengan Ciu pula, agree dengan dia, betul tak ini yang kau nak ni? So quite likely benda ni bila kita bincang, dia akan revise tu. 60% of the item yang kita tulis ni akan revise. Okay. Tapi at least kita go through the thought process, tak kan? Bila engkau cakap macam ni, exactly apa yang maksud engkau apa semua. Okay. Ada satu orang contohnya sekarang ni, dia dah operate dah dekat One Central. Dia dah operate, dia dah jual emas ni. Cerita-cerita jual emas dia 2-3 orang dah approach saya. So dia ni pun dah memang jual emas dekat One Central. Dia pun dah ada sistem, tapi dia punya sistem approach dia lain, business dia lain daripada kita punya approach. So tak sama lah, tak kisahlah tu. So lagipun kita ada Laos yang ada bekalan emas. Dia tak ada bekalan emas, dia tu just ambil dari market je.
Tapi dia punya konsep dia macam contohnya, dia punya emas boleh beli RM1. Okey, emas dia boleh beli RM1. So saya tanya dia, kalau emas kau ni boleh beli RM1, dia boleh cakap macam tu je, dia boleh cakap kata emas aku boleh beli RM1. Okeylah, emas kau boleh beli RM1. Itu konsep tu, konsep dia emas dia boleh beli RM1. Okey, tapi bila kita pergi ke detail, kita tanya dia, macam mana kau kerat kau punya emas tu nak bagi jual RM1? Dia kata dia ada satu jongkong emas ni besar. Lepas tu dia bahagi-bagilah jongkong emas tu. Kan? Bagi-bagi. Okey, saya tanya dia, okey, kau bagi jadi berapa? Berapa biji satu jongkong ni kau bagi jadi berapa keping? So dia fikir kejap. Satu jongkong ni aku bahagi berapa keping? Dia kata satu jongkong tu harga dia dalam katakan 1 juta, so jadi 1 juta keping lah satu jongkong tu kan. So saya kata, macam mana kau boleh set 1 juta? Pasal apa jongkong tu harga dia hari ni lain. Hari ni 900,000. Esok harga dia 1.5 juta. So kalau hari ni punya harga kau bukan bagi dia jadi 1 juta. Hari ni kau bagi dia jadi 900,000 keping pasal dia RM900,000. Nampak tak? Tapi kalau esok pula benda tu dah jadi 1.5 juta, kau dah kena pecah jadi 1.5 juta. So macam mana kau pecahkan kau punya jongkong ni? Nampak tak? Bila kita go into detail, masa tu kita baru terpaksa fikir the operational aspect of macam mana nak buat benda ni. Faham tak? Kan? So dia punya konsep tu bagus lah, jual RM1. Okeylah kau jual RM1. Kau bagi aku emas. Mana dia emas RM1 aku ni? Tak boleh lah, emas tu part of another bigger punya emas. Okey, tak apa kau bagi aku biggernya emas. Sekarang ni macam mana kau bagi aku dapat berapa keping dalam bigger punya emas tu? Dia tak boleh jawab kan? Tak boleh jawab. Lepas tu dia kata, oh macam ni lah lebih kurang. Dia kata, tapi harga berubah. Macam mana kau pecahkan hari ni jadi macam lain, esok macam lain. Macam mana kau nak pecahkan? So bila kita fikir macam tu, barulah benda tu kita start fikir sistem tu nak support macam mana pula. Faham tak? Okay, katakanlah hari ni dia jual emas dia pada hari ni katakan emas tu jongkong tu harga dia RM900,000. Okey, dia dapat jual separuh. Maksudnya hari ni siapa yang beli separuh pada hari ni beli RM450,000, dia akan yang RM450,000 orang ni dia akan dapat sikit tapi besar saiz dia punya besar tu is RM450,000 punya besar tau. Okay. So ada lagi separuh tak jual kan, betul tak? Ya. Ada separuh tak jual, kalau dia jual esok pula separuh tu lagi, kalau dia jual RM450,000 dah tak jadi separuh dah. RM450,000 yang esok punya dah jadi RM450,000 daripada 1.5 juta. Pasal harga emas dah berubah. Faham tak kan? So katalah bukan 1.5 juta, katalah 1.8 juta. So esok ni RM450,000 dah dapat suku ke tau. Tadi semalam RM450,000 dapat separuh. Yang esok RM450,000 dapat suku. Kan? So dia punya saiz emas tu dah tak sama. So sistem kita nak kena keep track orang yang beli, katakan kita punya minimum RM10. Orang yang beli ni pun sistem kita kena keep track dia punya pecahan emas dah jadi macam lain tau. Walaupun unit dia RM10, tapi pecahan emas dia dah macam lain. Pasal dia beli waktu emas tu murah, dia ni beli waktu emas tu mahal. Yes, faham. So kita kena translate balik menjadi sistem. Faham tak? Faham. Okay. So bila kita cakap macam ni, barulah kita nampak benda tu, pemikiran di sebalik macam mana nak program benda tu. Apa architecture yang kita perlukan untuk deliver sistem. Untuk support, okay, business rule kita nak jual RM10. Fine, kau boleh jual RM10. Lepas tu kau nak cakap, kata kawan ni pakai blockchain, dia pegang keping ni, Tapi keping tu macam mana, kan? So keping kawan ni, dia beli RM1 hari ni, keping dia besar, esok keping dia kecil. So macam mana kita nak simpan dalam sistem yang keping dia besar, keping dia kecil? Bukan betul-betul keping tu, tak? Ya, betul. So nanti satu hari akan datang, kawan ni ada beli emas hari ni, dia beli emas esok, dia beli emas lusa, dia beli emas tulat. Satu hari tu dia kata aku nak withdraw emas aku. Bila dia kata dia nak withdraw emas dia tu, mungkin kita ada chip tu lah, chip yang emas yang kecil tu kan. So dia bolehlah pergi jumpa pokong ke siapa ke, dia minta chip tu. Bagi kat aku nak aku punya. Masa bila kita nak tahu dia ni dah cukup satu chip. Pasal dia punya pecahan dia, ada besar ada kecil tu. Walaupun katakan dia masuk RM5 tiap hari. Tapi dia masuk RM5 tu ada dapat besar, dapat kecil, dapat besar, dapat kecil. So nak sampaikan jadi satu chip tu yang dia boleh bawa balik. Dapat tak?
So kita kena kira berapa gram apa semua, lepas tu cukup tak sampai satu chip tu. So sistem tu kena boleh buat lah benda-benda macam ni. So bila kita dah kata sistem tu kena boleh buat, maksudnya kita kena tengok sistem tu vendor kita buat. Vendor ke partner ke apa ke buat benda tu. Okey, dia dah buat. Dia kata dah buat. So lepas dia dah buat, macam mana user interface tu? Senang faham ke susah faham? Orang kampung boleh faham tak? Benda macam ni. Nanti orang kampung tak faham. Aku masuk RM5 sehari Ustaz, ni kecil ni besar ni apa semua. Cara nak memaparkan dia punya RM5 tu, dia tahu dia masuk RM5. Dia expect kalau masuk 20 kali dapat 100% lah. RM5 dapat RM100 lah. Tapi mas dia macam mana kita tunjuk kat dia dalam user interface tu. Yang senang. Benda yang kita nak tunjuk ni benda kompleks, tapi kita nak menyenangkan dia nampak dalam user interface tu. Katakan dia orang kampung, tak faham sangat benda-benda cerita semua kan, macam mana kita buat. So benda macam ni kita kena fikir tau. Lepas tu datang pula testing. Kita punya vendor kata kita dah buat, semua dah accurate. Kita tak boleh pakai cakap orang, semua dah accurate. Nanti bila keluar dekat public, tengok tak accurate, orang boleh bawa parang lah jumpa kita punya office. Aku beli macam lain, aku dapat macam lain, apa semua ni, macam ni, apa semua. Kadang-kadang bukan salah kita, kadang-kadang orang tu yang tak faham. So kita kena handle tau. Saya pernah buat sistem yang orang bawa parang. Sistem tu adalah sistem subsidi diesel untuk nelayan. So setiap malam Sabtu 40,000 bot akan keluar ke laut untuk menangkap ikan. Paling banyak bot ialah malam Sabtu. Kalau sistem down pada masa orang pergi nak bawa tangkap ikan masa tu, dia ada sistem subsidi. Dia kena boleh isi diesel dalam bot tu pada harga subsidi. Dia boleh isi tak boleh isi harga subsidi tu bergantung pada sistem. Kalau sistem down dia tak boleh isi subsidi, dia kena isi harga diesel pasaran lah. Dengan sebab itu saja orang yang bawa bot ni dia bukan kata sistem down tau. Dia kata kerajaan nak menipu dia lah. Macam-macam akan keluar. Lepas tu nanti dia akan bawa parang lah pergi rumah YB dia semua. Itu. So memang benda ni boleh berlaku. Disebabkan sistem down, orang boleh bawa parang pergi office kita. So kita kena test kita punya sistem ni betul-betul sebelum dia keluar ke public. Sebab kalau kita tak test betul-betul, jadi silap dekat public, masa tu kita susah nak contain dia punya masalah tu. Okay. So daripada apa yang kita buat kat tepi ni, segala function ni apa semua, nanti ada pula dia punya test. Dia panggil test script dia, test plan dia. Ada pula plan dia macam mana nak test. Dia kata sini boleh buat scanning. So nanti ada pula kita kena plan macam mana kita nak test benda ni boleh buat scanning. Okay. So bukan setakat ambil scan lah tengok. Bukan macam tu. Boleh scan tak A4? Boleh scan tak A3? Scan tu jadi simpan dalam image apa? JPEG ke? Jadi image TIFF ke? Apa resolution dia yang kita nak? Boleh tukar-tukar tak resolution dia? So benda-benda macam ni semua akan keluar tau pada waktu tu. Waktu kita cakap boleh scan tak boleh scan ni, dia ada dia punya cerita dia. Scan tu macam mana? Maksud dia scan ni macam mana? Dapat tak? So dalam technical punya sistem, memang kita kena fikir secara detail macam ni lah. Sebab apa? Waktu kita kata, okey kita nak buat bot pergi Langkawi. Okey. Orang boleh business part, kita cakap lah, kita make sense lah nak buat bot daripada Port Klang pergi Langkawi. Tapi orang tukang buat bot, dia kena tahu skru tu nak pasang kat mana. Dia punya lubang dia kena sama, belah sana belah sini, baru skru tu boleh ikat. Dia kena fikir macam ni. Dia punya 4 segi tu besar mana, kat sini ruang tu tempat mana, nak letak benda ni kat dalam tu macam mana. Semua dia kena fikir. Macam kita buka enjin kan, satu-satu spring, satu-satu skru tu bila kita buka enjin, kita pasang balik, kena masuk balik spring kat tempat spring, skru kat tempat skru. Macam itulah detail dia waktu kita nak deliver satu benda. Faham tak? Ya. Okay, so sekarang ni kita kena draw up this. Tengok this format dia. Mula-mula sekali kita kena buat column ni dulu. Column yang color kuning ni menunjukkan secara detail area by area apa yang kita nak untuk benda tu. Okay? Tengok dia ada accessibility. Itu satu area. Bawah ni cerita pasal accessibility. Boleh pakai mobile access. Lepas tu ada workflow pula. Okay, sini pula ada pula cerita pasal workflow. Sini pula pasal bug processing. Ada cerita pasal bug processing. Integration dan API. Ada pula cerita lagi. Security ada pula cerita lagi. Reporting aja. Kita pun nanti akan ada juga macam ni. Kita punya sistem ada dashboard tak? Untuk administrator, untuk manager, untuk top management mungkin tengok dashboard. Hari ni berapa banyak orang melabur, berapa banyak orang withdraw, berapa harga emas, berapa kita punya stock emas tu kena ada feature.
So kena ada cerita kak. Lepas tu untuk kita punya solution tak emas ni macam tadi lah. Boleh jual RM1 ke RM10 ke, boleh tukar ke, hari ni RM10, lain kali nak buat RM1 ke apa pula skim dia. So kita kena tulis satu ni. Lepas tu tiap-tiap satu ni ada cerita dia pula lagi. Yang satu dia cakap. So lepas tu lain-lain lah, area-area lain. Accessibility ni definitely ada. Kita nanti akan, kita nak tak sistem kita orang yang macam mata gabun boleh baca. Workflow ni ada tak workflow? Waktu orang kita nak withdraw emas, ada tak workflow dia? Bulk processing ni katakan benda-benda macam ni lah. So, semua dia akan ada. Okay? So sekarang ni kita kena buat satu spreadsheet yang sama macam ni, yang mengandungi isi-isi macam ni. Alright? Itu kita punya objektif sekarang. So sini pula kita akan cakap, kita akan check dengan vendor kita, available tak available. Benda ni dah ada ke tak? Ini yang kita nak ni, dan tepi ni yang kita nak untuk drive kita punya bisnes. Bisnes kita kena ada benda ni. Lepas tu kita akan check dengan vendor kita pula, dia dah ada tak ada benda ni lagi. Okey, dia kata dah ada. Dah ada, okey, kita mark sini dah ada dulu. Kita check dulu, kita mark, engkau kata dah ada kan? Okey, kita tick sini dah ada. Nanti kita akan test, ada ke tak ada. Tapi waktu kita buat ni kita tak test lah, kita tulis dulu. So kita identify dulu banyak mana yang ada, banyak mana yang tak ada. Okey, enhance ni pula tak ada. Dia kena buat. Okey, so kita buat kat sini lah. Enhance ni dia kena buat. So ini enhance ni buat yang senang. New ni buat yang susah. So kita nak tahu dia kena buat, tapi untuk dia buat benda ni adakah senang untuk dia buat ataupun susah untuk dia buat. So kita mark lah kat sini. Oh yang ni senang, ini boleh lah, kita tak ada lagi tapi kita boleh buat lah, tak susah nak buat. Ini pun tak apa, kita senang buat. Tapi macam ni benda ni tak ada dan nak buat dia susah. Macam ni. Dia tak ada tapi nak buat tu susah. So daripada situ pula nanti kita boleh prioritize pula. So priority dia contohnya mandatory. Mandatory ni maksudnya benda ni mati-mati kena ada. Okey, ni kena ada tak apalah pasal dia dah memang ada. Dia dah memang ada dan benda ni kena ada, tak apa. Ini kena ada juga tapi dia belum ada. Tapi senang nak buat. Tak apa pasal dia senang nak buat. Kalau kena macam ni, benda tu mesti ada juga, nak tak nak. Tapi dia susah nak buat. Macam mana? Macam ni. Ni nasib baiklah, susah nak buat tapi tak semestinya ada. So kita prioritize kan. Okey, benda ni tak apalah. Susah nak buat, kita pun tak ada pun tak apa. Kadang-kadang ada yang susah nak buat tapi mesti kena ada. Macam ni kita nak buat, macam ni. Susah nak buat tapi mesti kena ada juga. So daripada sini nanti waktu kita manage projek, kita akan sort pula yang mana satu nak buat dulu. Buat yang ni dulu ke buat yang ni dulu. Faham tak? Kan? Dia ada strategi dia. Kadang-kadang strategi dia, kita buat yang senang dulu. Bagi yang senang ni lepas dulu. Mula-mula kita lepaskan apa yang sedia ada. Lepas tu kita lepaskan pula yang belum ada tapi senang buat. Lepas tu kita lepaskan pula yang baru kita lepaskan benda yang tak ada, yang kena buat tapi susah buat. Kemudian mungkin kita lepaskan pula lagi benda yang tak boleh buat tu kita ketepikan. So kita kena check balik dengan business punya side pula dengan Dazi ni. So kita dah identify dulu, aku dah sembang dengan kau, ini semua kena ada. Lepas yang belah kiri ni kan kuning ni. Lepas tu kita dah sembang dengan kita punya solution provider pula. Dia cakap macam ni pula, dia ada macam ni, dia tak ada macam ni. Ni engkau kata engkau mesti kena ada. So sekarang ni dia tak ada benda ni tapi macam ni. Boleh tak engkau accept? Kalau katakan sekarang ni bulan 7 kita keluar yang ni saja. Feature macam ni saja yang ada. Engkau boleh accept ke tak boleh accept? So mungkin dia kata tak boleh accept lah. Ini tak cukup lah. Nanti malu kita keluar macam ni. Tak boleh buat apa lah. Kita kena cakap balik kat vendor lah. Macam ni lah. Nampak tak dia punya proses managing the process tu? Ya. Kan macam tu. That's why kita kena ada benda ni. Okay, faham bab ni So kita kena ada this kind of spreadsheet. Nanti Angka akan share this recording. So nanti kena buat spreadsheet macam ni lah. Faham tak? Nampak kan dia punya apa kepala-kepala tu. So nanti kena buat lah exactly macam ni spreadsheet. Okay, itu nombor 1. Lepas tu kita ada 2-3 tab ni. Kat bawah ni nampak ada 2-3 tab ni. So ni different area lah. Tadi pun ada different area kan. Ni pun different area. Tapi tab ni ke area yang lagi besar. So area yang lagi besar ada tab-tab macam ni pula. Okay. Okay, satu. So sekarang apa yang kita akan buat ialah kita akan ambil satu sistem yang senang dulu untuk kita buat. Jadi semua ni kita ada 2 sistem yang kita kena buat. Satu adalah marketplace dan satu adalah iDina. Okay, iBazaar dengan iDina. iBazaar ni is a marketplace. So marketplace ni kena jual barang, kena jual perkhidmatan. Apa beza antara barang dan perkhidmatan? Barang tu orang tu jual baju,
jual alat telefon, jual komputer, itu barang lah. Makanan tak tahu lah nak jual ke tak nak jual makanan tu semua kan. Itu barang. Lepas tu satu lagi adalah perkhidmatan. Contohnya macam mana perkhidmatan? Perkhidmatan contohnya kata repair kereta. Repair kereta perkhidmatan lah. Kira dia ataupun ni lah, dia apa nama dia jual service skill lah. dia lah. Dia jual skill dia. Dia jual skill dia kan. Ya. So contohnya spa. Spa tu is perkhidmatan lah. Pasal kita kata nak roll out kat Laos kan. Mungkin kat Laos tu banyak spa. Jadi macam tu lah kan. So okay, dia pun nak jual dia punya spa nya servis. Ataupun dia nak jual apa-apa benda lah kan. So servis. Mungkin profesional kat sana. Dia pandai buat drafting ke apa ke. Okay, dia nak jual servis dia draft dokumen ke apa benda ke. So itu pun mungkin jadi perkhidmatan. So sekarang ni kita fokus kepada iBazaar dulu, yang mana iBazaar ni menjual perkhidmatan dan barang, dan kemudian cara bayaran dia dalam iBazaar ni, kalau bayar pakai mas macam mana, kalau bayar pakai ni macam mana. Lepas tu cara penghantaran barang tu ataupun penghantaran perkhidmatan tu macam mana kita nak manage. So benda ni semua dalam iBazaar lah basically. Itu bab senang. Yang iDina ni susah sikit. Sebab iDina ni bila kita masuk dalam detail macam tadi yang kita cakap kan, pecah-pecahan goal semua tu, benda tu not easily available tu. Itu kita kena fikirkan sendiri. So yang tu kita akan fikirkan waktu kita go through lah. Benda tu akan ambil masa untuk kita go through, fikirkan specification dia apa yang kita nak. Tapi iBazaar ni apa kita boleh buat, okay. Nanti Zarul tolong susun lah. Zarul, Iman dengan Zain, okay. Pergi ke a few of this e-commerce punya website. Kita akan bagi satu Hika Shop. Pergi ke hikashop.com ni. Okay. Dekat website ni ada product specification tu. So ambil product specification kat sini, sama ada cut and paste ke, apa cara ke, masuk dalam spreadsheet yang tadi, yang kita tunjuk tadi. Masuk dalam spreadsheet tu. Ini item yang kita nak dalam iBazaar. Okay. Salah satunya adalah Hika Shop. Ada lagi a few lagi yang bagus-bagus punya apa ni lah. Satu lagi Virtumart. Okay, boleh pergi ke Virtumart juga. Magento satu lagi. Adalah a few yang prominent punya apa ni. Yang ni satu lagi Microsoft Dynamics. So semua ni ada dia punya online punya kedai. So nanti Zarul, Zain dengan Iman nanti akan bagi dalam grup kita list of yang bagus-bagus punya. Tapi tak semestinya pakai yang tu je. Carilah lagi yang lain kan, yang lain-lain apa semua. Tambah-tambah kat situ. Lepas tu kita buat satu list. Ini adalah list yang feature-feature untuk e-commerce punya website. Okay. Termasuk feature-feature buat SEO for example. Nanti akan cerita SEO. Pasal kita nak bagi barang tu laku. So kita kena ada SEO. So nanti kita engine optimization lah. So untuk barang tu nanti kita tunjuk apa maksud dia SEO. Kejap compare version, okey. Dekat Hika Shop ni pergi ke compare version. Okey, dia ada 3 version. Dia ada starter version, essential version dengan business version. So dia ada area pula. Okey, tentang produk. Okey, feature dia apa? Boleh create produk, tak boleh create produk. Ni maksudnya unlimited lah. Infinity ni maksud unlimited produk. So product management. Product management tu maksudnya kita nak tukar nama produk tu, nak tukar description produk tu, nak tukar gambar tu, product management lah. Okey, semua ada. Kategori possible for a product. Tapi dia kata several categories. Maksudnya satu produk boleh masuk banyak kategori. Contoh dia macam mana? Contohnya kata produk ni boleh jadi baju. Okey, baju tu satu kategori lah, pakaian. Satu lagi pula cara nak categorizekan dia ialah produk ni produk lelaki atau produk perempuan. So dia 2 kategori tu. Satu adalah pakaian, satu adalah lelaki perempuan. Kadang-kadang dia bukan pakaian. Kadang-kadang mungkin dia ni adalah katakan kasut. Tapi kasut lelaki atau perempuan. Yang ni pun pakaian lelaki atau perempuan. Ataupun mungkin dia ni katakan golf club ke apa ke. Ni lelaki punya, ni perempuan ni macam tu kan. So kategori. Lepas tu inventory handling. Maksudnya dia boleh manage tak berapa banyak stok, balance stok dalam tu.
Pasal kalau item tu dah habis, mungkin dia tak nak tunjuk dah item tu sampai item tu datang stok baru. Several images possible for product tak? Masa satu produk tu ada banyak image, boleh tak kita buat ni? So semua ni adalah detail-detail berkenaan macam mana kita nak menunjukkan produk dalam kita punya website. Okay. So ini adalah untuk produk saja. Untuk produk adalah ni semua feature dia. So ni semua kita nak ambil lah. Ambil semua ni, letak dalam spreadsheet yang kita nampak letak tadi. Bawah tajuk produk. Alright. Lepas tu kita ada pula untuk harga. Harga pun ada feature juga. Harga ni. Boleh tak tunjukkan harga barang tu dalam currency-currency yang berbeza. Contohnya kata, okey, kalau kita pergi biasa, kalau orang Malaysia datang, nampak harga dalam ringgit. Tapi kalau orang Singapura masuk, dia akan nampak harga dalam Sing dollar. Ya. Mungkin dia detect daripada browser ke apa ke, location bawah ni dia Singapura. So kita tunjuk kat dia Sing dollar instead ringgit. Dan ada conversion belakang tu lah. Lepas tu tax tu contohnya kalau kita jual barang, walaupun kita jual daripada Malaysia, bila dia sampai kat US akan kenakan tax pula atas barang tu. So dia ada different rule. Dekat Malaysia ada rule yang berlainan, dekat US rule berlainan, dia ada sales tax kat sana, import tax apa semua. Dan mungkinlah tempat-tempat lain ada tax yang berlainan. So adakah kita akan auto calculate harga tu berdasarkan kepada pertukaran asing pada hari tu punya? Dan adakah kita akan auto update pertukaran asing? Auto update tu maksudnya kita tak payah nak masuk tiap-tiap hari. US dollar dengan ringgit berapa ringgit? Sing dollar dengan ringgit tapi kita boleh sedut daripada satu tempat. Dia boleh bagi sedut terus, tu kita biar aje, dia akan auto update. Okey, sale pula. So ni pun ada juga ni, sale ni. No limit on number of orders, ataupun kita boleh buat kata satu orang boleh beli barang ni 10 biji je. Pasal barang ni terhad. Kita tak nak orang beli banyak. So seorang boleh beli 3 biji ke 10 biji je, ataupun boleh beli ni. So ni semua dia punya ni lah. Dia punya apa ni, segala berkenaan dengan penjualan sahaja. Multi-cart ni contohnya ada multiple shopping cart. Satu user dia boleh buat banyak shopping cart walaupun dia masuk satu tempat. Ni jarang shopping mall ada. Kenapa jadi kita nak bagi user ni multiple shopping cart? Sebab mungkin dia nak readykan barang tu dalam shopping cart, lepas tu dia tak cukup duit. Dia nak tinggalkan dulu shopping cart ni. Tapi lain kali dia nak beli barang lain, yang barang tadi tu tak priority. Yang barang dia nak beli ni walaupun dia tak ada duit, tapi dia boleh bayar untuk barang ni dulu sebab yang ni lagi priority daripada yang sebelum tu. So dia ada dua shopping cart. Satu yang dia baru buat pasal nak beli barang priority, tapi yang lama shopping cart tu dia tak nak padam. Kita pun tak nak dia padam pasal nanti dia nak datang balik, dia nak update balik, dia nak beli balik barang tu. Macam tu lah. So ni plugin, segala macam plugin lah, payment plugin semua ada. Ni untuk marketing, ada dah SEO untuk barang tu semua. Integration dengan Google, nampak ni integration with Google Products. Benda macam ni is important tu. Boleh letak discount tak? Boleh letak coupon tak? Discount tu lain. Discount tu adalah produk tu, katakan produk ni untuk tempoh katakan bulan Jun, harga dia berapa ringgit. Itu discount. Kupon lain. Kupon tu kita bagi kupon kepada pembeli kita sebab nak reward dia for something. Katakan dia beli satu barang, disebabkan dia beli barang ni, dia dapat kupon untuk beli barang lain. Tapi kupon tu dia hanya boleh pakai untuk sekali saja. Lepas dia pakai, hilang. Macam diskaun ni boleh pakai banyak-banyak. Kita beli banyak mana pun dapat juga diskaun tu. Kupon ni mungkin untuk orang yang tertentu yang pegang kupon ni, yang hanya boleh beli satu saja. Contoh macam tu lah, beli 10 dia boleh saja. Dia kira validity lah. Dia just one. Betul, dia ada validity. So kita nak tak kupon ni dalam kita punya shopping. So benda ni semua pun nak kena letak lah kat situ. Nampak? So semua ada senarai dia ni. Segala benda yang ada ni semua ada senarai dia. Okay? So kita nak ambil senarai ni, letak dalam kita punya list tadi. Itu untuk e-shop. Okay. Lepas tu satu lagi katakan. Yang ni for iBazaar kan? Untuk iBazaar. Lepas tu tengok satu lagi, katakan kita tengok e-commerce software. Dekat Wikipedia, dia pun ada ni juga. Dia pun ada comparison juga kat Wikipedia ni. Dia compare a few, dia pun ada list macam ni juga.
So dia ada 2-3 dekat Wikipedia tu, ada yang ni, ada yang free punya. So dekat sini pun dia ada buat list juga feature-feature dan dia compare. Software mana ada feature ni, software mana tak ada feature ni. Ni dia list kan. Ni semua dia punya apa ni? Mana lah? Sekejap. E-commerce software. Shop Blue Bugger Boy. Bukan ni, dia tu ada list. Sekejap. Ya. Okey, ni software laboratory. Software laboratory dia tunjuk, okey, apa function-function kena ada. Audit function, barcode handling, chain of custody, compliance. Okay. So benda macam ni, tapi ni bukan untuk e-commerce, tapi ni untuk apa ni? Untuk laboratory. Tapi ada macam ni. Lepas tu kemudian dia ada ni kot list of LIMS software packages ni. Dia ada satu table yang dia compare. Siapa ada apa semua. So daripada table-table ni pun kita boleh dapat lah dia punya senarai apa benda yang dia ada kan. Tujuan kita adalah untuk dapatkan senarai itu supaya senarai itu kita boleh masukkan dalam kita punya spreadsheet tadi. Faham tak? Ya, faham. Okay. So apa kita punya proses? Mula-mula kita come out dengan senarai kita dulu. Sebanyak yang kita boleh, kita research a few of the e-commerce punya software yang besar-besar. Yang besar-besar software dia adalah macam tadi Hika Shop, lepas tu ada Virtumat, lepas tu ada Magento. Magento ni kuat besar jugalah. Siapa yang serius-serius ni banyak juga pakai Magento ni. Magento nampak Magento tu. Okey. So ada a few lagi lah software yang besar-besar ni semua. So lepas tu kita dah ambil lah dalam 4-5, kita dah susun semua feature tu apa semua. Kemudian kita go through dengan Dazi pula. Dengan Dazi pula, kita isi lah tadi, prioritize kan. Yang mana yang mesti ada, kata kita buat point system. 1 sampai 3. Kalau 1 tu mesti ada, 3 tu tak payah pun tak apa, macam tu. So kita dah buat tu, lepas tu kita sembang pula dengan katakan siapa nak provide e-commerce ni, apa yang dia ada pula. Apa yang dia ada, okey kita boleh roll out bila. Yang belum ada kita roll out bila, kan? Lepas tu kalau dia kata dia dah ready, adakah kita akan test dulu sebelum kita roll out? So kalau kita kena test, kita kena fikir lah macam nak buat test. So apa tujuan kita buat ini adalah at the end of the day kita akan lukiskan gancat tau. Menggunakan Microsoft Project. Daripada spreadsheet nanti kita akan lukiskan gancat dia, baru kita tahu gancat tu macam ni lah. Contoh dia, kita akan buat dalam Microsoft Project benda ni. So nak buka tu lambat, just tunjuk ni sebagai contoh lah. So kita tunjuk, okay, bila kita akan buat bila kita akan buat bila, baru kita tahu bila yang kita ready untuk roll out properly. Okay, kalau nak cepat, kata contohnya, okay nak cepat. Testing tak payah. Pasal vendor kata dia dah test, dia dah fully test, kau percaya cakap aku lah, benda ni dah okey dah, orang dah pakai apa semua dah okey. So kita tanya balik business side lah. Kau okey ke kalau kau vendor cakap macam tu? Kalau business kata okey tak apalah. Dia orang boleh proceed lah kan. Tapi there is a risk to it lah pasal kita sendiri tak test. So kalau katakan dia kata tak boleh, kena test juga macam mana pun. Nanti kita dah keluar benda tu, tiba-tiba litang pukang macam mana? So masa tu kita kena go through balik lah berapa lama kita nak buat testing ni, apa benda kita nak test, banyak mana benda kita nak test. Dan mungkin kita ambil sebulan untuk test. Kan? So kita kena draw macam ni. This kind of chart. Nampak tak chart ni? Apa aktiviti dia, lepas tu berapa lama je nak buat. So kita nampak dia punya bar tu. So ni nama gancak dah. Okay, so ini tujuan ni kita nak come out dengan benda macam ni. Construction of a house. Internal kena jaga electrical punya side, plumbing punya side. Foundation of the house kena buat excavation. So excavation tu maksud dia apa? Pour concrete, cure apa semua tu. So ada dia punya step dia. Mula-mula buat ini dulu, lepas tu baru boleh buat ini. Nampak tak? Nombor 3 hijau ni dia plumbing sampai sini
Dia tunggu dulu sampai dah siap electrical, baru dia continue balik buat plumbing. Benda macam tu lah. Jadi Kita susun for aktiviti tu. the timeline lah. Timeline untuk kita Basically boleh. timeline lah. Gantt chart tu timeline lah. Okay. So timeline tu ada banyak phase pula. Satu timeline sewaktu planning. So Okay. kita ada apa yang panggil baseline. Baseline tu kita plan, kita nak buat macam ni. Tapi sewaktu kita buat, nanti kita akan update juga timeline ni. So kita ada comparison. Ini dulu kita punya plan, baseline kita macam ni. Ini actual execution sekarang ni jadi macam ni. Okay. So banyak kerja tu project management ni. Nampak. Banyak kerja. So nampak tak dia punya kerja dia? That's Ya, why kita perlukan all these tools yang kita nak pakai ni, kita perlukan all these tools dan kita kena stabilize. Tak boleh minggu ni pakai tool macam ni, minggu depan pakai tool macam lain. Kita pening nanti, kita kena buat balik lah, isi balik semuanya tu. So kita kena standardize lah pakai the software yang apa yang kita pakai from start to end. Kita standardize dan juga kita pakai yang selalu orang pakai lah. Contohnya vendor kita pun pakai Microsoft Project. Selalu orang pakai Microsoft Project. Okay. So kalau vendor kita pakai Microsoft Project, kita pakai Microsoft Project, senang. Pasal most vendor pakai Microsoft Project. Kalau kita pakai satu benda yang orang jangan pakai, kita susah lah nak share dengan dia. Betul? Macam tu lah, alright. Okay. So sekarang ni the next step tu apa? The next step is tolong buat spreadsheet. Mula-mula habiskan dulu all the installation tadi ni, yang kata esok boleh siap kan. Okay, dah habis apa semua tu. The next nanti report lah dalam group ni kata okay semua dah ada. Masing-masing semua kena ada tau. Kalau tidak ada lah orang tak boleh buat kerja. Pasal dia tak ada benda tu. Then lepas tu kita kena buat spreadsheet tadi. Alright. Kena buat spreadsheet tu, lepas tu kena research website ni. Ambil 5 website lah, cut and paste letak dia punya isi untuk e-commerce punya software. Okay, lepas tu kita akan bawa ni jumpa dengan Dazi, kita akan go through macam mana dia punya business plan dia dengan feature ni, yang mana feature ni yang diperlukan untuk business plan, roll out dia macam mana, phase 1, phase 2, phase 3 ke macam mana. So yang tu akan berlaku lah that conversation dengan Dazi. Sebelum that conversation berlaku, kita kena come out dengan kita punya list dulu. So now the question is, bila boleh siap that list? Kena research dalam 4-5 software, isi dalam list tu. Bila boleh siap that list? Let us look into the apa nama checklist semua. And then nanti I akan update kat you by tomorrow lah. Okay, so by end of tomorrow, that means by midnight tomorrow, you please let me know dalam group tu bila kita boleh keluarkan list tu. Okay. Untuk e-commerce saja, jangan buat lagi yang IDNA ni, cerita lain. Pasal IDNA susah sikit. Okay. Okay? Okay. Dan tolong update kat list sekali lah. Kalau semua tu software dah install, dah boleh pakai apa semua, please bagi tahu. Okay, Iman 3-3 dah boleh. Zain 3-3 dah boleh. Zarul 3-3 dah boleh. Just inform dalam group tu saja. Alright, man. Okay? Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak? Tak ada. Everything okay. Kalau ada tanya dalam group tu Okay, lepas tu. So esok Angka ada kat Tabung Haji. So mungkin Angka akan pergi ke Binjai tu lah. Pasal Binjai tu masalah tak ada lagi internet. Dan kunci pun tak ada lagi. Esok. Sebab esok dia pasang pukul 10 pagi. Oh, okay. So esok mungkin ada, mungkin tak ada lah. Kunci pun tak ada. Kalau sampai sana nak buat macam mana? Akan ada kunci sebab kita orang akan ada kat sana by 9 satu kita orang akan ada dekat sana. So kalau Angka pergi sana, Angka akan call lah. Okay, boleh. Tak ada. Angka ada dekat Tabung Haji pagi dan petang meeting esok. Tapi kalau habis awal dia Angka akan pergi ke Binjai pula lah. Alright, boleh. And Yeah? Uncle, kita orang I found hari tadi macam ada like this one project management training punya course and it is HRDC punya apa nama dia? HRDF. Dia HRDC sekejap dia Kenapa dia nak subsidize? dia HRDC Corp ni apa nama dia, claimable. So kita orang cuba nak try to look into it if dapat get to that, kalau dapat the training even better, then we can at least we have a bit of more knowledge to help you better lah, Uncle. Okey, itu bagus. Project management ni dia ada banyak aspek tau. Dia bukan satu project management ni. Project management ni macam satu subjek, macam katakan nak jadi accountant. Ya. Nak jadi accountant kena belajar ekonomi, kena belajar undang, kena belajar accountancy, dia ada banyak tau dalam tu. So bawa nak jadi project manager pun dia ada banyak subjek dia bawah tu. Ya. Kan? So ada satu lagi course yang nanti akan share, yang ni adalah untuk risk management.
Yeah. That one Risk okay management is also important untuk project Yeah. management. So satu lagi scheduling. Scheduling ni semua bukan risk management. This one is to design the project. Kita kena design project tu. Yeah. Apa step apa semua tu, macam mana resources nak masuk apa semua, itu is designing the project. Org chart, project org chart macam mana? Kan kita nak pecah-pecah project ni, org chart dia macam mana? Tester, berapa developer apa semua. Okay, faham. Sekejap eh. Okay. Okey, tak tahu. Aku tengah teleconference ni sekarang. Aku call kau dalam 10 minit. Aku kau balik Okay. Sorry. So okey lah. So macam tu Okay, sabar. Ah. Nanti saya akan Okey, tadi project management dia ada banyak aspek, okey. So Okay. yang Uncle boleh bagi tahu nanti is on the risk management punya aspek. So yang tu Okay, pun boleh. kena belajar juga, risk Okay. management. Boleh sebab yang nanti saya akan sharekan the link lah nanti kalau Uncle rasa okay for us to go, we would go lah. Okey, bagi link tu tengok. Okey, Okay, boleh. alright. Okey. Kalau ada anything communicate lah dalam group tu. Alright, boleh. Okey? Okey. Thanks very much. Alright, thank you so much Okay. Uncle, Good night. for sharing us about it. Sebab kita orang pun we are quite new towards project management. And I hope that we can learn a lot more from you lah nanti. InsyaAllah lah kalau buat betul tu insyaAllah memang boleh. Okay. Memang boleh. Okay. Thank you very much. Thanks. Okay, thank you so much Uncle. Have a good night. See you Good night. tomorrow. Assalamualaikum. Amin. Take care, guys. Assalamualaikum.